Al-faidatul ula, ayat yang ke-20. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adzallin. Orang yang menentang Allah dengan Rasul, mereka yang paling hina. Tanda ni pelajar. Haza wa'dun wa wa'idun. Jadi dalam ayat ini janji Allah Ta'ala, siapa yang menentang Allah, mereka akan hina. Sambungnya ayat, kataballahu la'aghlibanna, itu janji baik kepada orang yang membela agama Allah. Mana wa'idun, janji seksa bagi orang yang menentang Allah dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan kekufuran, maksiat, melakukan bid'ah. Annahu makhzulun madlul, mereka akan ditinggalkan oleh Allah tanpa pertolongan, dan mereka akan dihina oleh Allah. La aqibalahu hamid, tidak ada pujian, tidak ada pertolongan daripada Allah azza wa jalla. Jadi ingat, siapa nak hina, lawalah Allah dengan Rasul. Atas dunia dia hebat, tapi mereka akan bertemu dengan Allah bila dia sudah mati. Maka kata di para ulama, hinanya seorang itu, tandanya hinanya seorang itu mengikut tahap penentangan dia kepada Allah. Kalau dia tentang Allah dengan sifat dia, dengan syirik saja, hina setakat itu. Tapi kalau dia menentang Allah dengan mulut dia, lawan juga, banyak lagi kehinaan akan dicampurkan ke atas orang-orang itu. Ingatlah. Jadi kita jangan main-main, jangan suka-suka. Ingat ke apa ni dia panggil, tak apa. Mana boleh tak apa? Tak boleh. Suka-suka pun tak boleh. Allahu akbar. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah sebut dalam ayat yang sama, kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Ayat ini menunjukkan kepada apa? Wa'dullah, janji Allah Ta'ala kepada pejuang-pejuang Islam. Yang tadi wa'id, kita ingat dalam bahasa Arab ni, wa'dun janji baik, wa'idun janji azab. Tulis ke Arab tu. Dalam ayat ini Allah Ta'ala bagi janji, jaminan kepada umat Islam, orang Islam yang berjuang menegak agama Allah, mereka tidak akan kalah. Jadi dalam ayat ini ada beberapa ayat yang menunjukkan perkara ini. Di antara ayat lagi, tanda pelajar, ayat surah As-Saffat 173, wa in dan jundana lahumul ghalibu, tentera kami akan menang. Ulama tadabbur buat analisa. Dia kata annahu lan yuqtala nabiyyun fi jihadin qattu. Tidak ada seorang nabi pun yang dibunuh dalam peperangan, tak ada. Li'anna al-maqtul laysa bighalib. Kalau dibunuh, maknanya nabi itu kalah, tak menang. Sebagaimana Allah Taala sebut dalam surah An-Nisa 74, wa man yuqatil fi sabilillah fayuqtal aw yaghlib. Mana kalau dia bunuh ataupun dia dikalahkan. Tapi nabi tidak ada yang dibunuh dalam peperangan. Adapun nabi yang dibunuh ada. Tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 87, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun. Ada nabi yang didusta, ada nabi yang dibunuh, tapi bukan dalam peperangan. Nabi yang dibunuh bukan dalam peperangan, ai laisu maqtulina fil jihad. Mereka bukan dibunuh dalam peperangan. Mana dalam peperangan Allah Taala beri kemenangan kepada semua nabi. Maka farrusulu qisman, rasul tu ada dua kumpulan. Ada rasul yang diperintahkan supaya pergi berperang. Maka hak ni tak akan kalah. Tak kalah. Nabi Musa ke dalam kisah Talut dengan Jalut, tengok mana. Mesti ada
nabi yang yang lawan. Wa qismun, satu kumpulan nabi umiru bis sabri wal kafi. Ada nabi yang diperintah supaya sabar menghadapi kerenah kaum dia. Maka walladzina umiru, yang diperintahkan sabar itu ada yang dibunuh. Liyazidallahu raf'a darajatihim, Allah Taala nak angkat darajat dia kepada peringkat yang tinggi. Inilah yang dikata al-jam'u, hazal jam'u mafhum min al-ayat. Ayat ini kita boleh faham makna nabi dalam peperangan dia tidak akan kalah selama-lama, tapi ada nabi yang dibunuh kerana Allah Taala nak angkat dia, darjat dia lebih tinggi. Itu di antaranya. Baiklah, kita berpindah kepada faedah yang ketiga. Al-faidatus salisah, kataballahu la aghlibanna. Kataballahu la aghlibanna. Allah Ta'ala dah tetapkan, dah tulis, qada wa qaddar, sudah takdirkan bahawa kamu akan menang. Ingat, tulis ni pelajar, lafaz al-kitabah, kataba dalam Quran yadullu ala al-luzumi was-subut, menunjukkan benda tu tetap, tidak boleh ditukar. Macam Allah Ta'ala sebut kutiba alaikumus siyam, Allah Ta'ala dah fardukan kamu mesti kena puasa bulan Ramadan. Surah Al-Baqarah ayat 183. Dalam ayat kita baca ni, kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli, aku dah tetapkan, aku dan rasul aku mesti menang. Mana-mana peperangan yang dimasuki oleh Nabi, semuanya pernah menang. Dalam peperangan Uhud pun tidak kalah, cuma ramai mati. Cerita dia ada sebab. Maka di sini ulama buat kesimpulan, tanda ni pelajar, ulama buat kesimpulan bahawa al-kitabatu qisman. Kataba, tulisan, Allah Ta'ala tetap tu ada dua cara, dua perkara. Satu dikata kitabatun syar'iyyatun, Allah Ta'ala tetapkan mengikut syarak. Ini ada jadi, ada tak jadi, mengikut pilihan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah kata, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu ke atas orang beriman kitaban mawquta, kitab yang ditetapkan. Surah An-Nisa 103. Sekarang ni ramai tak ramai orang tak beramal dengan salat? Ramai tak sembahyang? Ada tak sembahyang? Maknanya dia kata kitab syar'i Tuhan suruh buat, tapi ada yang derhaka, na'udzubillah, untuk dibawa ke neraka. Satu lagi dia panggil al-kitabatus tsaniyah, kitabatun kauniyatun. Makna kitab ketetapan untuk alam ni. Hak Tuhan tulis tu mesti jadi. Maka ini semuanya terjadi sebagaimana Allah Ta'ala sebut tadi ayat tu. Kataballahu la aghlibanna. Semua rasul menang. Satu. Dalam ayat surah Al-Anbiya 105, walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Aku dah tulis dalam Zabur ketetapan bahawa bumi ini akan dimiliki, dikuasai oleh orang-orang yang saleh. Mana orang yang jahat-jahat mari Nabi, Allah Ta'ala bagi pertolongan, benang dia. Habislah kita. Jadi kitab, satu kitab syar'i, Allah Ta'ala tetap dah kena semaya, kena puasa, kena zakat, kena tutup aurat, tapi ramai yang derhaka. Tapi kalau kitab kauni, maknanya benda yang akan berlaku dalam alam ini semuanya akan berlaku. Kena ambil fahamlah situ al-kitabah dalam Quran dengan dua perkara. Baik, kita berpindah kepada perkara yang keempat. Ayat la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Dalam ayat ini Allah kata tak ada orang yang betul-betul beriman pergi berkasih sayang, berwalak pada orang yang menentang Islam, tidak ada. Ayat ini menafikan orang yang betul-betul beriman berkasih sayang dengan orang kafir, tidak. Faman waddal kufar falaysa bimumin. Ingat molek, siapa berkasih sayang kafir maka dia bukan betul beriman. Jadi kita kena ingat, jangan hati-hatilah kita. Sebab apa?
anna muwaddata aduwillahi tunafi mahabbatallah. Maknanya siapa dia berwalakkan kepada kafir yang menentang Islam, bermakna dia telah kehilangan kasih sayang dia, cinta dia kepada Allah Azza wa Jalla dan juga cinta dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti hadis yang kita baca tadi, hadis Anas. Maknanya tidak betul-betul beriman sehinggalah dia, ayah dia, anak dia, maknanya dia, Nabi dia kasih kepada Nabi sallallahu lebih daripada keluarga dia. Jadi kita sekarang ni kita ukurlah parameter kita ni sayang ke siapa, sayang ke siapa. Ya, kalau sayang ke musuh Allah Taala lebih daripada sayang kepada orang beriman, maka hati-hatilah kamu pai Allahu akbar. Baik. Itu faedah yang keempat, zajru anit tawaddudi ila man kana ala ghairi Islam. Ayat ini kesimpulan ringkasnya untuk kita ringkaskan faedah, larangan daripada berkasih sayang dengan orang yang bukan Islam, lebih-lebih lagi orang yang menentang Islam. Orang menentang Islam jangan duk kasih sayang dia. Jangan bagi sokongan, jangan bagi pertolongan. Jadi hati-hatilah kita dalam masalah-masalah seperti ini. Ada setengah kata tak ada masalah, kita nak pilih ni lah. Al-wala' wal bara' tu adalah hati masing-masing. Sebab bila kita beri sokongan, mana hati kita cenderung sayang pada orang ni. Tapi kalau kita kata dia buat baik, kita sokong benda baik tu tanpa ada wala' wal bara'. Baik, yang terakhir sekali, yang kelima. Apa yang kita nak kutip yang kelima di sini para jemaah? Wa ayyadahum biruhim minhu. Tengok, Allah Ta'ala beri pertolongan dengan pertolongan daripada dia. Apa dia makna ruh minhu, pertolongan daripada Allah tu apa dia? Tulis dia kata pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla ay man amila bima alima awrasahullahu ilma ma lam ya'lam. Maknanya siapa dia beramal mencintai Allah dengan Rasulnya, maka Allah Ta'ala akan beri pertolongan kepada dia dengan apa? Mencampakkan hidayah, mencampakkan cahaya iman, mencampakkan kecintaan pada Allah dengan Rasul. Maka itu dia panggil ruhim minhu, pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla. Ni ada orang keliru, dia tanya kenapa bila Nabi Isa nak dilahirkan Allah Ta'ala sebut ruhim minhu, dengan ruh daripada Allah. Jadi dia kata adakah Allah Ta'ala macam ada ruh juga hidup dia? Kita kata la, Allah Ta'ala laisa kamitsli syai'. Cuma dia panggil idafah. Tulis balik, anna idafatar ruh ila Allah, idafah kita sandarkan ruh kepada Allah bukan menunjukkan itu sifat Allah, tidak, cuma menunjukkan kepada kemuliaan benda itu. Macam Jibril alaihissalam, Jibril apa nama dia? Ruhullah. Ruhullah. Itu dipanggil ruh Allah. Maknanya makhluk yang Allah Ta'ala beri pertolongan kepada dia untuk membantu orang lain. Nabi Isa ruhullah juga. Masjid Baitullah. Jadi bukan mana Tuhan duduk cokos itu lah. Unta soleh naqatullah. Jelas tak? Jadi dia panggil idafatu tashrif, nak menunjukkan kemuliaan. Jangan salah faham tentang masalah ruhullah. Ni ada puak-puak Syiah ni dia gelar tak syekh dia ayatullah, ruhullah. Kita kata subhanallah, ayatullah ke ayatul syaitan. Jangan duduk main dengan puak Syiah ni. Banyak karut, banyak yang tak betul daripada puak-puak dia tu. Kita kata minta perlindungan Allah Ta'ala. Kemudian di akhir ayat Allah Ta'ala beri kepada kita tadi berapa perkara? 5 perkara kelebihan orang yang mencintai Allah dengan Rasulnya. Allah Ta'ala maniskan iman, merasai kemanisan iman. Allah Ta'ala bagi pertolongan kepada dia, masuk dalam syurga. Allah Ta'ala redha kepada dia, dan Allah Ta'ala namakan mereka ini Hizbullah, kumpulan Allah Azza wa Jalla. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala redha kepada kita. Allah Ta'ala mantapkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami telah khatam bertafsir dan juga tadabbur surah Al-Mujadilah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami kepahaman yang baik. Berilah pertolongan yang kami untuk memahaminya, untuk beramalnya,
untuk berpegangnya, mencintai Allah dengan Rasulnya lebih daripada segala-galanya. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, layakkanlah kami mendapat keredaan-Mu ya Rabb. Ya Allah, layakkan kami, dua ibu bapa kami, orang-orang yang kami sayangi mendapat keredaan-Mu ya Allah, dan mantapkan iman kami. Berilah kemanisan iman dalam hati kami. Jauhkan kami daripada mencintai perkara-perkara mungkar dan maksiat, mencintai golongan yang menentang Allah dengan Rasulnya, mencintai perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah pada kami kekuatan untuk terus belajar, bertadabbur ayat-ayat-Mu dan beramal dengannya dalam surah-surah yang akan datang ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.